perdebatan saya ulurkan buat semua. Puan Yang di-Pertuan Dewan, usul pada hari ini, pendidikan Malaysia belum kalis masa hadapan. Jadi, saya akan terus melakukan pendefinisian terhadap usul dalam Dewan Perdebatan. Pertama sekali, pendidikan Malaysia. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan Malaysia merujuk kepada usaha berterusan yang dilakukan oleh kerajaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Terdapat beberapa peringkat pendidikan di Malaysia, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Dan ketiga-tiga peringkat ini dikawal selia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan beberapa pelan, antaranya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Pendidikan Abad ke-21 dan Pendidikan Teknik dan Vokasional dan lain-lain yang menggariskan tentang misi, strategi juga pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia ini. Jadi, apakah matlamat pendidikan di Malaysia adalah menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, iaitu untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu yang memenuhi aspirasi negara melalui 3 elemen dalam pendidikan, iaitu pertama, pedagogi, kedua, cara pembelajaran dan yang ketiga, penilaian prestasi. Jadi, seterusnya kita lihat pula apa itu masa hadapan. Secara mudahnya, masa hadapan bermaksud sesuatu yang akan berlaku pada masa selepas sekarang. Namun, dalam konteks perdebatan ini, saya rujuk kepada Konferens Islam, iaitu konferens antarabangsa dalam kepimpinan pendidikan dan pengurusan yang berlangsung pada tahun 2019 mentakrifkan ancaman masa hadapan kepada 4 komponen, iaitu pertama, volatility, iaitu tidak konsisten, kedua, uncertainty, ketidakpastian, ketiga, complexity, rumit, dan yang terakhir sekali, ambiguity, iaitu kabur, dan akronim mudahnya adalah buka Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Jadi, kita lihat pula apa itu kalis. Secara literalnya, kalis ini bermaksud tidak dapat ditembusi. Tapi, dalam Dewan Perdebatan ini, saya akan berikan satu gambaran mudah kepada anda. Bagaimana pada hari ini, seorang pelajar memakai sehelai baju kalis peluru berjenama Pendidikan Malaysia dan sifat baju tersebut adalah ianya tidak boleh ditembusi daripada mana-mana ancaman masa hadapan. Jadi, pelajar ini kalis apabila beliau dilindungi dalam menempuhi ancaman melalui kebolehsuaian yang dapat dipupuk melalui pendidikan ini. Jadi, bagaimana pula belum kalis ini adalah sudah tentu apabila pendidikan Malaysia ini tidak dapat melindungi pelajar daripada ancaman masa depan, iaitu buka ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Jadi, lahirlah kes di perwakilan kerajaan berkenaan pelaksanaan sistem pendidikan yang tidak memupuk kebolehsuaian pelajar ini. Hujah pertama, saya akan cerita bagaimana praktis pembelajaran kita yang tidak terhad. Yang kedua, penilaian pembelajaran yang tegar dan yang akhir
terburuk apabila guru-guru ini masih sahaja menggunakan chalk and talk berbanding abad ke-21 dan sebagainya. Pelajar ini bersifat tetap sahaja Tuan dan Ketua Dewan. Ilmu yang mereka dapat sebab apa? Apabila bersifat tetap sahaja, akhir sekali bila ancaman datang kepada mereka, mereka tidak boleh mengadaptasi kepada perubahan yang berlaku. Inilah keadaan yang menggusarkan di perwakilan kerajaan pada hari ini. Jadi, di perwakilan kerajaan, rumusan yang telah saya boleh berikan kepada anda, bagaimana hari ini pendidikan Malaysia belum kalis masa hadapan. Saya telah ceritakan kepada anda bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan yang tidak memupuk kepolisian kerajaan ini yang sepatutnya dilakukan dalam pendidikan Malaysia. Perlulah mengajarkan tentang cara untuk seorang pelajar itu boleh kepolisian dalam menghadapi ancaman ini. Jadi hujah iaitu melalui variasi pendidikan yang sepatutnya berlangsung di dalam pendidikan kita, Tuan yang di-Pertua Dewan. Jadi, di perwakilan kerajaan, saya masih lagi percaya bahawa bagaimana dalam hari ini pelaksanaan sistem pendidikan yang tidak memupuk kepolisian pelajar ini, saya telah ceritakan tentang praktis pembelajaran yang terhad ini yang tidak variasi walaupun telah dicadangkan dalam abad 21, namun tidak pun digunakan pakai oleh guru-guru ini. Jadi, tiada apa lagi yang saya minta. Salam pendidikan saya hulurkan buat semua. Assalamualaikum. Saya kini menjemput Nur Syafiqah selaku Ketua Pembangkang terus membahaskan isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang, warga Dewan yang saya hormati sekalian. Tuan Yang di-Pertua, bangkit seorang Perdana Menteri menggagaskan satu usul dalam Dewan Perdebatan Pendidikan Malaysia belum kalis masa hadapan Tuan Yang di-Pertua. Maka, pertama sekali izinkan saya terlebih dahulu untuk menegur kesalahan dalam pembentangan konsep yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Tuan Yang di-Pertua. Pertama sekali Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan frasa pendidikan Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, mereka hari ini bersetuju dalam pendidikan Malaysia kita ada pelbagai pelan dan juga strategi yang dirancang. Contohnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Abad ke-21, TVET dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Dalam keadaan mereka bersetuju, benda ini telah dilaksanakan, Tuan Yang di-Pertua, tiba-tiba mereka kata ada pula ancaman masa hadapan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama. Kedua, berkenaan dengan ancaman masa hadapan yang mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan, saya kira ancaman ini berbentuk subjektif dan tidak boleh untuk diukur dalam Dewan Perdebatan. Bagaimana anda boleh katakan ancaman tidak konsisten ini? Apa keadaannya? Tidak pasti, rumit dan juga kabur, Tuan Yang di-Pertua. Adakah hari ini apabila murid belajar di sekolah, selepas habis saja sesi pembelajaran, mereka masih lagi rasa kabur-kabur dengan apa yang diajar oleh guru, Tuan Yang di-Pertua? Ini tidak dijelaskan dengan baik di perwakilan kerajaan. Saya boleh kata sahaja, sebenarnya sesi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu, Tuan Yang di-Pertua, telah mengikut DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran, Tuan Yang di-Pertua, yang akhirnya mencapai kepada objektif sasaran oleh guru, Tuan Yang di-Pertua, bagi memastikan murid-murid ini faham. Dan bukan sahaja terhenti di situ, guru ini juga perlu untuk melakukan penilaian dan pentaksiran terhadap objektif yang ingin dicapai. Adakah itu murid masih lagi akan merasa kabur dan tidak faham apa yang guru ingin ajarkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Itu kedua. Ketiga, Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini matlamat mereka adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang lebih berkualiti daripada tiga aspek: pedagogi, cara pembelajaran dan penilaian. Justru kita lihat hujah pertama yang saya kira bermasalah ini, Tuan Yang di-Pertua. Dalam hujah pertama, mereka ceritakan kepada kita bagaimana di sekolah hari ini kita masih berasaskan kaedah chalk and talk dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Saya sangkal perkara ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita bukan hidup zaman Piramli. Hari ini kita telah selari dengan perkembangan teknologi.
Yang di-Pertua. Perkara ini selaras dengan kandungan di SKP yang perlu untuk diikut oleh guru sebelum memasuki sesuatu kelas Tuan Yang di-Pertua. Makna kata dalam keadaan ini chop and talk tidak lagi berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua Tuan Yang di-Pertua, hari ini kita telah menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran yang dipersetujui oleh mereka. Kita ada kaedah pembelajaran abad ke-21, pedagogi bersasar dan sebagainya, di mana perkara ini semua perlu untuk mengikut strategi, elemen merentas kurikulum dan pendekatan yang berbeza. Pendekatan-pendekatan ini adalah bukan pendekatan chop and talk. Contoh pendekatan yang digunakan hari ini adalah murid main peranan Tuan Yang di-Pertua, kolaborasi dan sebagainya di dalam bilik darjah. Adakah keadaan ini akhirnya menyebabkan murid tidak dapat menerima apa yang diajar oleh guru lagi Tuan Yang di-Pertua? Saya kira tidak. Pun begitu, dalam hujah ini kalau anda dengar baik-baik, apa ancaman masa hadapan yang dibawakan dalam Dewan Perdebatan, saya pun tak tahu Tuan Yang di-Pertua. Tidak ada warga Dewan sekalian. Rangkumannya, di perwakilan kerajaan hari ini, mereka gagal untuk membuktikan bahawa murid-murid hari ini tidak dilindungi daripada ancaman masa hadapan kerana keadaan ancaman mereka yang tidak jelas Tuan Yang di-Pertua. Justru di perwakilan pembangkang saya jelaskan keadaan masa hadapan sebenarnya apa yang kita inginkan Tuan Yang di-Pertua. Hari ini Tuan Yang di-Pertua, bila kita bercerita soal keadaan masa hadapan, kita melihat kepada dua perkara. Pertama adalah kecekapan pelajar dalam mencapai teknologi, kemahiran teknologi, inovasi dan ICT atau lebih dikenali sebagai pendidikan 4.0. Kedua adalah kemenjadian murid dalam kemahiran sosial dan nilai sebagai keutamaan Tuan Yang di-Pertua. Ini keadaan yang perlu dicapai dalam masa hadapan yang lebih jelas dan boleh dipukul Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum saya terus konsep, Awak tu ancaman sekarang, ancaman masa depan kita belum tahu lagi apa dia. Yang berhormat, hari ini bila kita bercerita soal masa hadapan, apa yang kita inginkan dalam keadaan masa hadapan itu, iaitu kemenjadian murid daripada dua aspek ini Tuan Yang di-Pertua. Dalam keadaan ini, adakah kita mampu untuk menghadapi ancaman-ancaman ini Tuan Yang di-Pertua? Dalam pelaksanaan sedia ada, kami di perwakilan ke pembangkang mengatakan kita dapat hadapi cabaran masa hadapan ini Tuan Yang di-Pertua, dan kami akan tetap akan bersemuka dengan kerajaan menunjukkan bahawa hari ini cabaran-cabaran yang walaupun mereka lampirkan itu boleh untuk diatasi dalam sistem pendidikan sedia ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Melihatkan kepada sistem pendidikan di Malaysia sudah bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan ini Tuan Yang di-Pertua. Saya akan bawakan hujah pertama kepada anda berkenaan dengan kandungan kurikulum yang memenuhi masa hadapan bagaimana dapat untuk menghadapi cabaran ini Tuan Yang di-Pertua. Pertama, apa keadaan pendidikan Malaysia yang kita inginkan pada masa hadapan Tuan Yang di-Pertua? Kita inginkan kurikulum yang boleh untuk disesuaikan dalam keperluan industri masa hadapan dan kemenjadian murid untuk mencapai murid yang boleh untuk memenuhi keperluan sosial dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Jadi, apa yang Kementerian Pendidikan Malaysia telah lakukan hari ini Tuan Yang di-Pertua? Kita ada penggubalan kurikulum melalui proses semakan mengikut keperluan. Pertama, perkembangan terkini bidang ilmu. Kedua, sokongan kepada hasrat dasar negara. Dan ketiga, arahan perkembangan semasa. Contohnya hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya boleh berikan kepada anda. Hari ini pendidikan kita sudah pun menumpukan kepada pendidikan di bidang teknikal dan vocational Tuan Yang di-Pertua, di mana antara inisiatif kerajaan telah menyediakan sijil jalinan kolaborasi untuk sekolah vocasional dan sebagainya. Kedua, penyediaan untuk penggunaan bahasa Inggeris Tuan Yang di-Pertua. Dalam amanat Perdana Menteri baru-baru ini Tuan Yang di-Pertua, kita ingin kembalikan PPSMI Tuan Yang di-Pertua kerana kita percaya itulah keperluan masa hadapan untuk menyediakan murid kita hari ini Tuan Yang di-Pertua. Dalam keadaan kurikulum sebegini, kita juga dapat untuk menilai murid dengan lebih jelas bagaimana pencapaian mereka ini disediakan pada masa hadapan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka, secara rangkumannya, saya telah ceritakan kepada anda Tuan Yang di-Pertua Dewan, bagaimana dalam keadaan kurikulum Tuan Yang di-Pertua, apa yang diajarkan di sekolah sedia ada ini telah memenuhi keperluan cabaran masa hadapan yang kita ingin lalui, yang lebih jelas kepada murid supaya mereka dapat mencapai apa yang kita letakkan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Syafika. Saya kini menjemput Hafiz Akasha selaku Timbalan Perdana Menteri untuk terus membahaskan
Soalan pertama perwakilan pembangkang ialah adakah masa hadapan ini tidak pasti? Jawapan perwakilan kerajaan, masa hadapan memang tidak pasti. Sebab itu perwakilan kerajaan bercerita tentang gambaran masa hadapan kita ini ialah VUCA ataupun memang keadaan ketidakpastian. Jadi bagaimanakah kita ingin mencapai dan juga menangani masalah ketidakpastian ini adalah satu, iaitu kebolehsuaian. Maknanya kita semua perlu bersetuju. Tidak kiralah masa hadapan ini industri 4.0, 5.0, malah 10.0 sekalipun. Kalau kita ada kebolehsuaian dalam kalangan pelajar, berilah masa hadapan dalam bentuk apa sekalipun, kita pasti boleh menangani. Sebab itu perwakilan kerajaan tidak mahu meletakkan industri 4.0 ini sebagai masa hadapan. Sebab sekarang kita semua perlu bersetuju yang industri sekarang ini adalah industri 4.0. Jadi dalam keadaan mereka meletakkan industri 4.0 ini masa hadapan, ini adalah masa sekarang Tuan Ibu Ketua Dewan. Perkara kedua, mereka cerita job and talk sudah tiada. Tapi kami boleh nafikan dalam hujah pertama perwakilan kerajaan tentang memang kita implementasi tentang pembelajaran abad ke-21. Tetapi dalam banyak-banyak masa yang diluangkan oleh pelajar dan guru, berapa masa yang diluangkan untuk pembelajaran abad ke-21? Kurang daripada 2 jam. Dalam keadaan ini, job and talk masih lagi digunakan dalam sekolah. Ketiga, mereka bercerita tentang apa yang dilakukan oleh sistem pendidikan sekarang. Konon-kononnya sentiasa digubal dan juga penilaian. Kalaupun kita bersetuju, memang ada penilaian, tapi penilaiannya terhadap perkara-perkara yang sama tidak menjadikan kebolehsuaian dalam kalangan pelajar. Adakah perkara ini pendidikan kalis masa hadapan? Jawapannya tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah pertama mereka pula bercerita tentang keperluan kurikulum masa hadapan. Kandungan hujah ini bercerita tentang teknik dan vokasional. Teknik dan vokasional ini adalah keperluan semasa. Tetapi di masa hadapan, kita tidak tahu apakah keperluannya. Jadi kalau kita ajar teknik dan vokasional, apa yang kita boleh selesaikan adalah cabaran industri semasa. Tetapi cabaran masa hadapan yang kita tidak pasti ini tidak boleh untuk ditangani dengan teknik dan vokasional. Perkara ketiga, PPSMI kata mereka. Mereka kata PPSMI ialah masa hadapan. Saya boleh sangka PPSMI ini adalah perkara yang begitu terkebelakang. Jadi dalam keadaan kita mahu mengembalikan PPSMI dalam keadaan hegemoni China yang semakin membesar dan China adalah masa hadapannya dalam ekonomi, adakah PPSMI ini adalah satu langkah yang tepat untuk mengaliskan pelajar kita daripada masa hadapan? Jawapannya tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum masuk kes, silakan. Datuk, saya nak tanya hari ini apa yang tak sesuainya, sedangkan anda sendiri bersetuju. Kita ada PP, kita ada plan dan sebagainya yang dah jangka masa depan. Macam mana tak? Plan sekarang adalah untuk jangkaan sekarang. Anda sendiri bersetuju. Teknik dan vokasional adalah pembelajaran yang terkini. Jadi terkini itu sekarang ataupun masa hadapan? Sekarang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah di akhir sekali perwakilan kerajaan mencadangkan usul kerana pelaksanaan sistem pendidikan yang tidak memupuk kebolehsuaian pelajar. Yang saya bakal ceritakan dalam hujah kedua perwakilan kerajaan, penilaian pembelajaran yang tegar. Dalam satu kertas kerja bertajuk Pendidikan Malaysia ke arah penilaian holistik, tulisan Chang Dawan, terbitan Institut Kajian Pendidikan Kebangsaan, University Sains Malaysia, menggambarkan betapa pentingnya penilaian pelajar yang tidak tegar ini supaya pelajar boleh mengkaji dan juga menggunakan segala kebarangkalian ilmu yang mereka mahukan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kenapa perkara ini penting? Supaya para pelajar kita dapat meneroka sendiri semua kebarangkalian pendidikan tanpa batasan. Ini penting supaya kita mahu pemikiran pelajar kita terbuka bagi membolehkan kemahiran kognitif motor yang dapat dibentuk. Jadi apa yang dah jadi di dalam sistem pelajaran kita? Menurut Pusat Kaji Selidik Perkembangan Pelajar Asia Tenggara, Malaysia adalah antara negara yang masih menggunakan sistem berteraskan peperiksaan. Contohnya UPSR, PT3 dan juga SPM. Ya, kita perlu bersetuju. Sekarang memang ada usaha untuk membebaskan diri sistem pendidikan ini daripada peperiksaan. Misalnya pentaksiran bilik darjah, misalnya penilaian berasaskan pelajar. Tetapi selagi kita tersekat dengan peperiksaan PT3, juga SPM serta UPSR ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, penilaian pelajar tetap terikat dengan sistem peperiksaan. Jadi apa kesan perkara ini kepada pelajar? Akibat daripada sistem penilaian yang ini, format dan skrip jawapan adalah terhad dan akhirnya pelajar terpaksa merangka jawapan mengikut jangkaan guru-guru sahaja, serta KPM dan juga guru-guru
menghadkan kebolehan pelajar untuk berfikir luar daripada jangkaan serta format yang diletakkan dalam peperiksaan ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekaligus, perkara ini menyebabkan pertama, kebolehsuaian pelajar untuk mengadaptasi situasi semasa dan juga masa hadapan tidak dapat dibentuk. Kedua, kreativiti tidak dapat dibentuk Tuan Yang di-Pertua Dewan. Model relatif di mana negara tidak mengamalkan sistem peperiksaan ini, perwakilan pembangkang mesti tahu. Negara Finland yang memang menghapuskan sistem peperiksaan 100% dan menekankan tentang nilai kebolehan pelajar mengadaptasi cabaran masa hadapan. Hujah ketiga perwakilan kerajaan, kandungan pelajar berasaskan industri semasa. Menurut satu makalah ulasan pendidikan dan cabaran tulisan John Dewey pada tahun 1998, perkara yang paling penting untuk pelajar mengadaptasi cabaran masa hadapan ialah kandungan pelajaran yang menekankan nilai dan kemahiran yang universal. Maknanya, sistem pendidikan kita perlu menerapkan nilai yang boleh tahan apa-apa perubahan masa hadapan sekalipun Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara ini penting supaya tidak kiralah apa pun kebarangkalian masa hadapan, nilai yang universal ini, iaitu nilai kebolehsuaian dapat dibentuk dan dapat digunakan oleh para pelajar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Misalnya, saya boleh berikan kepada anda di dalam kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah hanya digubal untuk mendepani industri semasa. Misalnya, ia berasaskan pengetahuan dan tidak berasaskan nilai dan kemahiran motor untuk mengadaptasi kebolehsuaian masa hadapan. Jadi kritikan daripada Jan Vier menganalisis sistem pendidikan antarabangsa menceritakan dalam laporan pendidikan antarabangsa 2018 mencerita bahawa pendidikan kita tidak menekankan nilai kebolehsuaian yang boleh untuk menghasilkan pelajar yang tahan dan juga kalis masa hadapan. Perbandingan dengan program-program di luar negara, misalnya program IB ataupun dalam bahasa Inggerisnya International Baccalaureate yang menekankan 4 perkara: primary years program, middle years program yang menekankan elemen-elemen kebolehsuaian bagi memastikan pelajar ini tahan masa hadapan. Tidak kiralah apa bentuk masa hadapan sekalipun, kalau kita ada nilai kebolehsuaian ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita pasti kalis masa hadapan. Itu sahaja dari perwakilan kerajaan. Assalamualaikum. Saya ingin menjemput Amirul Ashraf selaku Timbalan Ketua Pembangkang untuk terus menjelaskan isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini, saya amat kecewa dengan sikap perwakilan kerajaan yang cuba untuk memburuk-burukkan nama sistem pendidikan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Kita semua lahir daripada sistem pendidikan yang sama dan lahir untuk pembentukan modal insan yang sama. Sekiranya kita pada hari ini lahir daripada sistem pendidikan yang gagal, kita tidak akan ada pun di pentas pada hari ini untuk berdebat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini masalah mereka yang cuba untuk memburuk-burukkan sistem pendidikan kita. Masalah pertama, dalam kes di meja perwakilan kerajaan pada hari ini adalah mereka menilai kepada keadaan belum kalis masa hadapan adalah kerana tidak dapat untuk melindungi pelajar daripada sebarang ancaman masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara pertama yang saya nak petikai dalam kes mereka pada hari ini adalah, adakah selama ini penggubalan yang kita buat terhadap pelan-pelan pembangunan pendidikan kita, contohnya PPPM 2013-2025, pelan teknik dan vocational, bukan untuk tujuan menyesuaikan diri murid dengan ancaman masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jawab Perdana Menteri, ini bersifat tidak konsisten, ini bersifat tidak pasti. Yang berhormat, anda perlu bezakan keadaan tidak konsisten dengan semakan yang dibuat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana kalau sebelum ini kita menggunakan DSKP untuk 2010, kita melakukan semakan pada tahun 2017 bukan kerana ia tidak konsisten, tetapi untuk kita menyesuaikan dengan cabaran masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini perkara yang tidak pernah untuk dianalisis dalam kes di meja perwakilan kerajaan. Kata yang kedua pula, ancaman masa hadapan ini sifatnya tidak pasti. Belan yang kita gubal pada masa kini hanya untuk masa kini sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ini tidak pernah dianalisis dengan baik. Untuk pengetahuan anda, PPPM 2013-2025 kita telah siap gubal pada tahun 2010 lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana jangkaan dalam pembangunan ini adalah untuk jangkaan masa hadapan, untuk kita menghadapi apa ancaman yang boleh kita hadapi, untuk menyesuaikan diri pelajar supaya untuk kita dapat melindungi mereka daripada ancaman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini perkara
perkara yang tidak pernah ditunjukkan dalam kes mereka. Matlamat mereka adalah untuk melestarikan sistem pendidikan berkualiti, untuk memperkembangkan potensi individu. Soalan saya, dalam setiap perujahan mereka, pernah anda dengar mereka memegang matlamat ini? Apa potensi individu yang tersekat dalam perujahan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tidak perlu ditunjukkan. Kalaupunlah kita nak terima matlamat ini sebagai satu matlamat dalam Dewan Perdebatan, anda tahu ataupun tidak, setiap pembubalan yang kita telah buat, kita telah tetapkan satu standard prestasi dalam kalangan murid-murid. Bagaimana kita ingin menilai tahap pencapaian dan tahap perkembangan mereka sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga band 6 kita menetapkan murid-murid yang boleh menjadi suri teladan kepada kawan-kawan yang lain, barulah mereka ini boleh mencapai tahap prestasi tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini yang tidak pernah ditunjukkan dalam kes mereka. Hujah mereka lagilah kelakar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila bercerita tentang kaedah pedagogi yang terhad. Kata mereka hari ini pedagogi abad ke-21 hanya digunakan kurang 2 jam dalam sesi pembelajaran. Yang berhormat, satu sesi pembelajaran pun 1 jam. Macam mana anda boleh katakan kurang 2 jam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pun begitu, inilah masalah bila mana anda sudah lama meninggalkan sekolah. Saya baru sahaja pergi PBS minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bukan pergi sekolah bandar, saya pergi sekolah kampung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana guru besar sendiri telah menetapkan input yang boleh diberikan oleh guru dalam setiap sesi pengajaran yang pemudah caraan hanyalah boleh diberikan dalam set induksi dan langkah pertama pengajaran sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksimum 15 minit sahaja. Selebihnya kita perlu menggunakan pengajaran abad ke-21, pengimplementasian teknologi, PMK dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rangkumannya, dalam keadaan ini sebenarnya kita sudah pun mengimplementasikan kaedah abad ke-21 untuk kita memastikan murid-murid kita dapat menyesuaikan diri dan untuk melindungi pelajar ini daripada ancaman masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya masuk ke hujah, Yang berhormat, apa kesan semua perangkaan dasar anda kepada kebolehsuaian pelajar? yang berhormat, hari ini kita telah tetapkan setiap apa yang kita ingin capai. Contohnya aspirasi murid, bagaimana kemahiran yang ingin dicapai oleh pelajar dan sebagainya. Inilah keadaan kita memperkembangkan potensi individu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah perkara ini anda pernah tunjuk potensi individu disekat dan tidak dapat dicapai? Tidak pernah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini masalah dalam perhujahan anda sebentar tadi. Baiklah, kembali kepada kes di meja perwakilan pembangkang. Saya akan berhujah kepada anda dari aspek pentaksiran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk melawan terus hujah kedua perwakilan kerajaan sebentar tadi. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan kepada anda apakah yang ingin kita capai dalam pendidikan masa hadapan dan bagaimana pendidikan di Malaysia pada hari ini sudah pun kita implementasikan kaedah pentaksiran masa hadapan ini akhirnya mencapai matlamat untuk kebolehsuaian pelajar untuk memperkembangkan potensi mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, pertama, apa yang ingin kita capai dalam pendidikan kaedah pentaksiran masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pertama, kita ingin menggunakan kaedah pentaksiran alternatif, bukan pentaksiran yang terhadap respon terpilih semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kaedah pentaksiran yang kita ingin gunakan juga adalah yang melibatkan teknologi dan juga kepakaran berfasiliti tinggi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan kaedah exam oriented semata-mata. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau dahulu kita hanya menggunakan kaedah sistem berpusatkan peperiksaan, contohnya PMR, SPM, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang hanya menguji pengetahuan terhadap subjek tersebut semata-mata, dan ini dijadikan sebagai penilaian utama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun sekarang, apa yang telah kita implementasi dalam sistem pendidikan kita pada masa kini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pertama, kita telah menjalankan pentaksiran alternatif. Contohnya, pentaksiran dari segi portfolio, kertas projek, demonstrasi kemahiran, dan yang terbaru, kita sudah pun memperkenalkan pentaksiran bilik darjah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana pentaksiran bilik darjah ini adalah kaedah pentaksiran yang tidak mempunyai peperiksaan dan telah dimasukkan dalam NPDL, New Pedagogy Deep Learning, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menilai kemahiran pelajar terhadap apa yang mereka telah pelajari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan untuk pengetahuan anda, pemangku Menteri Pendidikan kita sendiri, Tun Dr. Mahathir telah menyatakan bahawa kaedah pentaksiran ini sudah pun dilaksanakan di lebih 45% sekolah di negara Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk murid-murid tahap 1, tak kira sekolah di bandar maupun sekolah di luar bandar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini keadaan di mana kita dapat untuk menyesuaikan diri pelajar dengan kaedah pedagogi masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah ketiga tentang kompetensi guru untuk pedagogi masa hadapan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, apa yang kita inginkan dalam pendidikan masa hadapan ini adalah guru yang berkompetensi tinggi untuk mengajarkan kurikulum yang beraras tinggi, untuk menyediakan murid untuk pendidikan yang keperluan masa hadapan dan melaksanakan perubahan pentaksiran untuk masa hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang telah kita lakukan untuk pendidikan masa kini? Contohnya, kita telah melakukan peluasan dalam anjakan ketujuh PPPM 2013-2025 untuk meningkatkan profil
norma keguruan tuan-tuan dan puan sekalian dan untuk mengubah cara pedagogi guru. Bukan sahaja terhad kepada kaedah pedagogi konvensional, namun kita luaskan kepada pedagogi abad ke-21, pedagogi inklusif, konstruktivisme, kontekstual dan sebagainya tuan-tuan dan puan sekalian. Dan dalam keadaan ini, kita telah pun meningkatkan kaedah cara pengajaran guru untuk menyesuaikan diri pelajar dengan kaedah pendidikan masa hadapan tuan-tuan dan puan sekalian. Rangkumannya, pada hari ini kami dah tunjukkan bagaimana pendidikan di Malaysia pada hari ini dapat untuk menyesuaikan diri pelajar untuk melindungi mereka daripada ancaman masa hadapan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Saya kini menjemput Dr. Mahmud sebagai Menteri Pertahanan untuk terus membahaskan isu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan selamat bersidang kesemuanya. Pertama sekali warga Dewan sekalian, bila kita baca balik pertikaian mereka ni, rupa-rupanya saya boleh simpulkan satu perkara sahajalah. Sebenarnya mereka tidak faham apakah pembawaan ancaman masa hadapan kami. Sebab mereka menceritakan kepada kita tentang ancaman IR 4.0. Sekarang ini saya nak tanya kepada anda pergi luar sana, kita adakah? Kita sudah ada ataupun tidak IR 4.0? Maksudnya ini adalah ancaman semasa. Sebab itulah di perwakilan kerajaan kami ceritakan kepada anda dalam sidang antarabangsa ini, kita telah menekankan satu perkara, iaitu VUCA yang merancangkan kepada kita ada satu ancaman yang lebih besar, iaitu berkaitan dengan ketidakpastian ini warga Dewan sekalian pada masa hadapan. Sebab itulah dalam international perancangan ini kita menggariskan hanya satu perkara sahaja yang boleh menyelesaikan masalah ini, iaitu kebolehsuaian pelajar dalam ketidakpastian ini warga Dewan sekalian. Iaitu bila kita baca balik pertikaian mereka katakan kepada kami, oh ancaman kami subjektif. Jadi ancaman anda objektifkah warga Dewan sekalian bila mereka cakap pasal IR 4.0 ini? Adakah kita satu ataupun dua? Ia bercerita kepada banyak sahaja perkara warga Dewan sekalian. Berkaitan dengan bidasan kepada kapur dan cakap ini warga Dewan sekalian, mereka sendiri cakap, oh kita ada perancangan. Masalahnya kepada bidasan ini, mereka tidak pernah menafikan fakta kami di portal kerajaan. Apabila jemaah Nazir melaporkan bahawa 78% masih menggunakan cok and talk. Kalau ada dalam laporan sahaja, buat apa? Maksudnya kan kita ada baju kali peluru, tapi kita tidak gunakan warga Dewan sekalian. Ini keadaan yang tidak baik warga Dewan sekalian. Jadi berkaitan dengan pertikaian mereka yang selanjutnya, berkaitan dengan kita sudah ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan kita dah buat pun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini pada tahun 2010 warga Dewan sekalian. Ya, masalahnya sekarang ini, adakah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini menyelesaikan masalah pada tahun 2050 dan sebagainya warga Dewan sekalian? Maksudnya pelan ini tidak pernah menjangka ketidakpastian yang kita laksanakan warga Dewan sekalian. Jadi berkaitan dengan IR 4.0 ini, kalau anda tahu permulaan IR 4.0 ini pada tahun berapa? Pada tahun 2005 warga Dewan sekalian. Maksudnya 2010 baru kerajaan Malaysia terhege-hege nak buat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menerapkan IR 4.0. Maksudnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini pun bukanlah satu yang menjangkakan pada masa hadapan, hanya kepada keadaan sekarang sahaja. Berkaitan dengan keadaan bersasar ini warga Dewan sekalian, sekarang ini mereka katakan kepada kita, guru besar saya pun melaksanakan 15 minit sahaja, menyarankan 15 minit sahaja. Masalahnya guru besar anda ni melaksanakan 15 minit ni, suruh orang buat 15 minit, guru-guru anda yang lain ni ikut ataupun tidak? Tidaklah jawapannya warga Dewan sekalian. Dia silakan satu. Ya bukan, kalau ancaman semasa kami tak boleh bawa, ancaman masa depan pula anda tak pasti. Jadi macam mana kita membezakan belum garis dengan sudah garis? Ya, sebab itu jawapan kepada masalah ini hanyalah kepada kebolehsuaian pelajar. Bagaimana sistem pendidikan sekarang yang boleh untuk menyediakan pelajar terhadap kebolehsuaian pelajar dalam keadaan yang tidak pasti. Bagaimanakah mereka boleh untuk bersedia
contohlah ada IR 5.0 nanti, kita boleh saja menyesuaikan diri dalam keadaan perubahan yang sangat ketara ini warga dewasa sekalian. Sebab itulah cerahan mereka seolah-olah cerahan orang yang tidak faham Inggeris berkaitan dengan sekarang ini kan kita dah ada semakan dan penambahbaikan. Kalau anda baca matlamat pertama dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia apa? Menyesuaikan pendidikan Malaysia dalam tuntutan semasa. Maksudnya semasa ini adalah masa hadapan. Sedangkan kes mereka pun bercerita tentang apa? Tuntutan semasa warga dewasa sekalian. Maksudnya mereka sendiri pun telah bercanggah dengan hujah, dengan usul kita sebenarnya warga dewasa sekalian. Jadi sebab itulah hujah pertama mereka berkaitan dengan kurikulum yang sesuai dengan industri semasa ini warga dewasa sekalian adalah mengikut perubahan terkini, kata mereka warga dewasa sekalian. Jadi masalah kepada perubahan terkini sekarang, apa yang akan jadi kepada pelajar yang akan keluar nanti? Sebab pelajar yang akan keluar nanti bukan akan kerja kepada industri yang ada kini, tetapi ada industri yang ada pada masa hadapan yang kita tidak boleh jangkakan dan hanya boleh diselesaikan melalui kebolehsuaian mereka. Warga dewasa sekalian, daya kebolehsuaian inilah yang menjamin mereka untuk bersesuaian dengan kebolehan, dengan keadaan perubahan yang drastik ini. Silakan. Kalau macam tu, setiap kemahiran di sana yang kita beban untuk diri murid ini, mereka memastikan kebolehsuaian mereka untuk masyarakat. Anda tak buktikan pun pertama sekali, inilah sepatutnya yang dibuktikan. Yang keduanya, kalau anda buktikan pun keadaan ini sebenarnya tidak boleh. Sebab anda tengok sendiri Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita pun sedang merancang perkara yang berada di dalam keadaan sekarang ini warga dewasa sekalian. Berkaitan dengan hujah kedua, kita ingin guna pentafsiran yang lebih progresif, pentafsiran yang lebih berkaitan dengan bilik darjah dan sebagainya warga dewasa sekalian. Masalahnya bila kita bercakap tentang kita ingin guna, ini sekali lagi lah bidasan yang sama. Dan saya terpaksa juga untuk guna bidasan yang sama. Kita ingin guna tak bermaksud pertama sekali kita telah guna. Yang keduanya berkaitan dengan keadaan kita, kalaupun kita guna pentafsiran yang berbeza ini warga dewasa sekalian, adakah ia boleh menyesuaikan pelajar terhadap perubahan? Sebab kalau anda masih menggariskan terhadap sistem peperiksaan, maksudnya kita telah letak satu kotak di mana anak-anak murid kita sedang bermain di dalam kotak. Bila mereka keluar saja, kita ambil mereka, campak dalam kotak ini warga dewasa sekalian. Macam mana mereka nak menyesuaikan diri? Macam mana mereka nak ada daya kebolehsuaian ini warga dewasa sekalian? Berkaitan dengan hujah ketiga yang berkaitan dengan pedagogi ini warga dewasa sekalian. Pedagogi ini dia betul, memang kita ada banyak sangat plan untuk melaksanakan pedagogi kita. Pedagogi abad 21 lah, pedagogi inilah dan sebagainya warga dewasa sekalian. Dalam hujah pertama kami telah nyatakan kepada anda, pedagogi ini pertamanya sudahlah tidak dilaksanakan. Yang keduanya, dalam masalah-masalah pedagogi ini untuk dilaksanakan, kita ada masalah yang paling besar dalam pedagogi abad 21, iaitu adalah penyediaan infrastruktur. Kalau anda pergi ke sekolah-sekolah ini masih dalam keadaan lemah. Macam mana mereka nak untuk melaksanakan pedagogi 21 ini warga dewasa sekalian? Mereka tidak ada komputer. Anda tak suruh pedagogi 21 ini untuk guna komputer warga dewasa sekalian. Ini adalah keadaan yang tidak baik untuk dibuktikan oleh perwakilan pembangkang. Sekian, mohon untuk terus menghadap masalah. Terima kasih Dr. Umar. Saya kini menjemput Alia Aqilah selaku pembangkang pertama untuk terus memajukan diri.
tidak pun dilampirkan oleh mereka di meja kerajaan. Sebab itu hari ini kita di pihak pembangkang pada hari ini gagal untuk menafsirkan apakah keadaan nilai kebersesuaian yang mereka ingin sampaikan dalam Dewan Perdebatan. Kedua, apabila mereka bercerita tentang keadaan belum kalis masa hadapan, mereka kata keadaan ini adalah keadaan untuk tidak dapat menghadapi ancaman sidang dewan sekalian. Tapi apa ancaman yang mereka lampirkan kepada kita? Hanya tentang vokab, iaitu teori semata-mata sidang dewan sekalian. Saya ingatkan mereka nak membawa ancaman dalam Dewan Perdebatan yang lebih jelas, namun mereka juga tidak pasti apakah ancaman. Pun begitu kata mereka, ancaman ini adalah keadaan bagaimana pelajar-pelajar ataupun sistem pendidikan dapat menghadapinya dengan nilai kebersesuaian sidang dewan sekalian. Namun, saya nak tanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana hari ini mereka menilai nilai kebersesuaian, bukankah hari ini mereka menilai keadaan ancaman? Namun, mereka tertinggal apakah ancaman sebenarnya yang ingin mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan. Yang ketiga, sidang dewan sekalian, apabila mereka bercerita tentang pendidikan Malaysia, kata mereka pendidikan Malaysia ini adalah usaha berterusan. Maksudnya hari ini kerajaan telah pun melaksanakan usaha-usaha ataupun langkah-langkah untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, sidang dewan sekalian. Contohnya hari ini kerajaan kita telah pun menggunakan pelbagai alternatif untuk menggunakan teknologi. Kita jalankan kursus-kursus untuk guru-guru menghadapi ancaman-ancaman masa hadapan untuk menggunakan teknologi dan sebagainya, sidang dewan sekalian. Dan masalah keempat mereka, apabila mereka tidak memfokuskan apakah sebenarnya entiti dalam sistem pendidikan di Malaysia yang ingin mereka bincangkan dalam Dewan Perdebatan. Mereka seolah-olah hanya membincangkan tentang sekolah-sekolah rendah sahaja. Sebab itu mereka kata sekolah rendah ini tak ada teknologi dan sebagainya. Seolah-olah mereka bersifat pukul rata. Sebab itu kata mereka, kita tak ada kesemua tindakan ini, maka kita belum lagi kalis masa hadapan. Itu masalah mereka, sidang dewan sekalian. Dan apabila wujudnya masalah dalam konsep mereka pada hari ini, maka lahirlah masalah kes mereka tentang keadaan belum sedia hadapi ancaman, iaitu hanyalah satu kes andaian dan tuduhan berdasarkan penilaian mereka yang pilih dulu, iaitu hanya fokus kepada sekolah rendah yang entah mana-mana sahaja. Rangkumannya, sidang dewan sekalian, mereka tidak pun menjawab usul perdebatan pada hari ini. Mereka hanya membincangkan tentang nilai kebersedia yang entah apa-apa, tidak pun mereka lampirkan dalam Dewan Perdebatan. Sebelum saya bergerak pada Tadi Bubu ada cakap pasal pentasfiran bilik darjah ni, dah 45 sekolah laksanakan. Tapi macam mana pula dengan 1,800 sekolah yang tak laksanakan lagi? sidang dewan sekalian, hari ini apabila ada sekolah yang telah pun melaksanakan dan adanya tindakan kerajaan untuk menggalakkan lagi penggunaan teknologi dengan membekalkan smartphone dan sebagainya, sidang dewan sekalian, itulah tindakan bagaimana kita telah pun bersedia untuk menghadapi ancaman masa hadapan, iaitu ancaman teknologi yang kita kurang dalam Education 4.0, sidang dewan sekalian. Baik, dalam penghujahan mereka pula, masalah penghujahan mereka apabila kotak hujah mereka ini tidak lengkap. Dalam penghujahan mereka, mereka tertinggal apakah sebenarnya keadaan ancaman masa depan, dan keadaan pendidikan sekarang pula hanyalah keadaan andaian serta ketidaksediaan mereka tentang
Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pendidikan Malaysia belum kalis masa hadapan. Di Perwakilan Pembangkang, kami bawakan kepada anda bagaimana keadaan pendidikan Malaysia sudah kalis masa hadapan apabila sistem pendidikan di Malaysia hari ini sudah bersedia dalam menghadapi ancaman yang disenaraikan oleh perwakilan kerajaan untuk pendidikan masa hadapan Tuan Yang di-Pertua. Kami tunjukkan apa pelaksanaan sedia ada yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia daripada aspek kandungan kurikulum sendiri, dari aspek pedagogi dan juga aspek kompetensi daripada aspek kompetensi pentaksiran penilaian dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan ini kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana kandungan pelaksanaan ini akhirnya boleh untuk melahirkan pelajar yang mampu menyesuaikan diri menghadapi ancaman masa hadapan sekaligus mencapai apa yang kita inginkan pada masa hadapan Tuan Yang di-Pertua. Itu konsep di Perwakilan Pembangkang yang menjawab kes di Perwakilan Kerajaan. Masalah kerajaan sepanjang pembentangan kes sehinggalah habis duduk yang ketiga Tuan Yang di-Pertua. Pertama, hari ini janji mereka ingin menceritakan sistem pendidikan daripada 3 peringkat, rendah, menengah dan juga peringkat tertinggi. Saya tanya anda, pernah anda dengar mereka cerita hari ini di peringkat IPT dan sebagainya? Tidak, Tuan Yang di-Pertua. Kedua, masalah konsep dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua. Konsep hari ini, bila kita bercerita soal belum kalis peluru, makna kata akan ada satu keadaan kita sudah kalis peluru. Itu maknanya kita akan tahu masa hadapan apa yang ingin kita capai Tuan Yang di-Pertua. Peliknya di Perwakilan Kerajaan, mereka masih tidak tahu masa hadapan apa yang ingin kita capai Tuan Yang di-Pertua. Kata mereka, semua plan yang kita ada hanya untuk keadaan semasa. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Tuan Yang di-Pertua. 25 bukan masa hadapankah? Saya tanya kepada anda semua, umpamanya hari ini mereka ingin kita tunggu, kita ada plan untuk masa hadapan entah bila-bila masa, barulah kita ingin katakan mereka ini boleh untuk menyesuaikan diri Tuan Yang di-Pertua. Itu kedua. Ketiga, Tuan Yang di-Pertua, hari ini Tuan Yang di-Pertua dalam keadaan hanya penyelesaian yang mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan adalah keadaan kebolehsuaian oleh murid-murid ini Tuan Yang di-Pertua. Bila kami tanyakan kepada mereka hari ini, adakah semua yang dilaksanakan sekolah itu tidak menyediakan murid untuk kebolehsuaian? Mereka kata hari ini kita tidak aplikasikan, tetapi mereka setuju kalau kita aplikasikan pendidikan abad ke-21, kita aplikasi teknologi secara menyeluruh, perkara ini boleh untuk mencapai kebolehsuaian. Cuma masalahnya kita tidak aplikasikan dengan sebaik mungkin Tuan Yang di-Pertua. Tetapi perkara ini telah dinafikan oleh hujah-hujah kes Perwakilan Kerajaan. Kami tunjukkan kepada anda aplikasi abad ke-21, aplikasi teknologi dalam pendidikan telah dilaksanakan dengan menyeluruh dan inilah keadaan menyediakan murid yang mampu untuk memperoleh keadaan kebolehsuaian Tuan Yang di-Pertua. Itu ketiga. Keempat, Tuan Yang di-Pertua, masalah hujah mereka. Saya kira ketiga-tiga hujah mereka dalam Dewan Perdebatan umpama kita hidup pada zaman P. Ramlee Tuan Yang di-Pertua. Sebab apa? Mereka hari ini cuba untuk menafikan keadaan sistem pendidikan kita yang bergerak seiring dengan transformasi pendidikan yang kita inginkan pada masa hadapan untuk melahirkan murid yang boleh kebolehsuaian ini Tuan Yang di-Pertua. Hujah pertama, soal pedagogi. Kata mereka kita masih lagi berada pada fasa chalk and talk dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Saya katakan kepada anda, hari ini guru sudah berperanan sebagai fasilitator semata-mata Tuan Yang di-Pertua, di mana guru tidak boleh lagi untuk main peranan yang lebih di dalam kelas, tetapi peranan ini diberikan kepada murid dan khusus telah diberikan kepada guru untuk sebegini Tuan Yang di-Pertua. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, penilaian pembelajaran hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan berteraskan peperiksaan. Kita telah ada NPDL dan sebagainya dan juga PPD pentaksiran bilik darjah. Dan ketiga, kandungan pelajaran tak terapkan nilai. Kami tunjukkan kepada anda, nilai insaniah itu adalah elemen yang penting untuk diterapkan dalam setiap pembelajaran di bilik darjah. Rangkumannya, hari ini kerajaan gagal untuk tunjukkan kepada kita semua pelaksanaan yang telah dilaksanakan ini tidak boleh menyediakan murid kebolehsesuaian ini. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya persilakan pihak kerajaan untuk berkata.
Malaysia belum kalis masa hadapan. Kalis masa hadapan ataupun masa hadapan yang dicadangkan perwakilan kerajaan ialah satu perkara, buka ataupun ketidakpastian. Sebab kita semua perlu bersetuju, masa depan kita tidak boleh jangka, melainkan perwakilan pembangkang ini nujung pak belalang yang boleh menjangkakan masa hadapan. Jadi, dalam keadaan ketidakpastian, bagaimanakah kita ingin mendepani masalah ketidakpastian yang tentu sekali memberi ancaman kepada kita semua? Satu perkara, kebolehsuaian pelajar. Kita berilah apa pun bentuk masa hadapan sekalipun, IR 40, IR 10.0. Kalau kita ada kebolehsuaian, ancaman tidak lagi boleh membahayakan kita sebagai pelajar. Tapi perkara ini gagal untuk dicerap oleh perwakilan pembangkang. Sebab itulah ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh mereka. Masalah pertama, saya boleh sifatkan perwakilan pembangkang ini sebagai Jabatan Penerangan Pendidikan Malaysia. Sebab apa yang beliau semua ini bercerita kepada kita semua, pelan, penilaian. Tetapi apa yang kita mahu dengar ialah kesan penilaian ini kepada pelajar, kesan penilaian ini kepada kebolehsuaian pelajar, kesan kepada matlamat yang mereka letakkan sendiri. Kita tidak pernah dengar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara yang kedua ialah bacaan usul perdebatan. Apa yang mereka baca ialah pendidikan Malaysia belum kalis masa kini. Sebab itu kita boleh dengar IR 4.0. Kita boleh dengar masalah sosial. Ini semua adalah masalah kini. Sebab itulah bacaan usul mereka bermasalah. Perkara yang ketiga adalah bacaan usul sekali lagi. Kita semua membaca pendidikan Malaysia. Maknanya nak ataupun tidak nak, kita perlu bercerita tentang semua pemegang taruh dalam pendidikan kita. Tetapi perwakilan pembangkang bercerita tentang apa? Guru. Di manakah pelajar ini yang kita semua mahu lindungi daripada ancaman ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Kita tidak dengar. Sebab itulah di akhir sekali pembangkang tidak mahu bercerita tentang soal perkara yang kami risaukan, kebolehsuaian. Sebab itulah hujah mereka semua bercerita tentang dasar semasa sahaja. Sebab itulah perwakilan kerajaan bercerita bagaimanakah kita ingin menghadapi ketidakpastian ini satu perkara, kebolehsuaian. Sebab itu kami bercerita pelaksanaan sistem pendidikan yang tidak mempunyai kebolehsuaian. Hujah pertama, kami bercerita tentang pedagogi pembelajaran yang terhad. Mungkin ramka dan juga rancangan ini baik-baik sahaja, tetapi bagaimanakah praktis pembelajaran abad ke-21 ini diterjemah dan diberikan kepada pelajar kita? Hujah kedua, bercerita tentang penilaian pembelajaran yang tegar. Kami ceritakan, mungkin ada penilaian berasaskan pelajar, tapi selagi mana kita tersekat dengan peperiksaan UPSR, SPM dan juga PT3, selagi itulah kita tidak boleh mengumpuk kebolehsuaian pelajar. Hujah ketiga, kami bercerita tentang kandungan pelajar berasaskan industri semasa. Sebab itu mereka boleh ceritakan kepada kita TVET dan juga IR 40. Itu semua adalah semasa, tetapi nilai kebolehsuaian inilah yang tertinggal dalam kandungan pembelajaran kita. Di akhir sekali, disebabkan ketiga-tiga perkara ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, apa yang kita mahu untuk menghadapi ketidakpastian masa hadapan ini, iaitu kebolehsuaian, tidak berjaya untuk kita terapkan dalam kalangan pelajar kita. Mungkin rancangannya baik-baik sahaja di mata cikgu-cikgu ini, rancangan pendidikan Malaysia mudah-mudah dan baik-baik saja, tetapi kami risaukan pelajar kita yang perlu kita lindungi daripada ancaman masa hadapan, ancaman ketidakpastian ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di akhir sekali, kami telah tunjukkan kepada anda kebolehsuaian pelajar tidak dapat dibentuk melalui sistem pendidikan semasa, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah perkara ini hujah kami menjawab kepada masalah kebolehsuaian dan usul perlu ditinjau. Assalamualaikum.